indahnya oh bila kita bersama. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Nampak? Itulah dia lagu yang menggambarkan Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun pada 12 Rabiul Awal dan pada tahun ini pada 19 Oktober hari Selasa nanti. Bukan setakat lagu tu je. Ada satu lagi lagu kalau Zeti ingat, lagu Hijaz. Lagu Rasulullah. Sebab bila Haziq nyanyi tadi, Zeti teringat masa zaman dekat sekolah rendah, sekolah menengah masuk pertandingan nasyid. Haziq yang macam orang yang kat depan tu, yang lead the nasyid group. Actually memang betul. Oh, memang betul. Actually memang betul. Haziq memang budak nasyid masa sekolah tu. Sebab kan kat sekolah lu mana ada yang macam band-band ke. Betul. Macam apa benda, di battle of the band. Memang tak ada lah kat sekolah tu. Tapi kita ada nasyid untuk kita tunjukkan bakat nyanyian tu kononnya. Tapi memang seronok sebab bukan Haziq je yang masuk pertandingan nasyid. Zeti pun masuk juga tau. Tapi Zeti macam yang dalam satu grup yang duduk kat tepi tu lah. Dia macam yang main kerincing. Bukan, dia macam Yang bagi nafas. Ya, betul. Yang bagi nafas je. Okey, jangan lupa tonton kami di Facebook Borak Kopitiam. Komen sama-sama. Adakah anda budak nasyid masa sekolah lu? Kalau betul anda budak nasyid masa sekolah, jangan lupa komen sekolah mana. Bagi tahu sekolah mana. Mana tahu kita pernah fight nasyid sama-sama ke. Sebab Aziz sampai peringkat negeri Selangor. Wow, Yes. Hebat Ini kisah benar lah. Ini kisah benar. Wow. Saya pernah lawan peringkat negeri Selangor dan ramailah yang kawan-kawan orang kata nasyid clan ni yang kita kenal daripada zaman dulu. Zaman sekolah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kalau kita tengok tak nampak macam budak nasyid pun. Yes. Takkan saya tak kerincing atas kepala. Buat nampak macam budak nasyid. Okeylah, kalau macam tu apa kata kita saksikan BBNU minat nasyid. Percaya tak? Mestilah percaya. Ramai minat nasyid sebenarnya. Apa lagu favourite nasyid awak? Sumayah dari kumpulan Hijaz. Saya kalau teringat je lagu tu, saya teringatkan time bulan puasa. Dia mengimbau kenangan lah. Dulu kecil-kecil dulu saya selalu dengar lagu Rabbani, Pergi Tak Kembali. Setiap insan pasti merasa. Itu je teringat. Saat perpisahan terakhir. Gitu. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Saya suka lagu Rasulullah. Tahu kan yang Rasulullah dalam mengenal, sebab itu adalah lagu first time yang masa sekolah rendah saya kena nasyid lagu tu. So dia macam bring back memori lah. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Lagu favourite nasyid saya, lagu Sepuang Kayu. Sampai saya besar boleh teringat, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Lagu tu dari saya kecil sampai dewasa boleh buat saya terasa lah kan. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Dulu selalu dengar lagu Iman Mutiara. Sebab dulu pernah jadi wakil sekolah nasyid main alat muzik. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Mesej dia iman tu datang dari diri kita sendiri kan. Maksudnya walaupun parents kita ajar pasal agama, tapi kita yang menentukan kita punya iman tu kita nak tinggi ke rendah. Macam itulah. Dijual beli. Betul. Nampak. Itulah dia cara kita nasyid masa sekolah dulu. Nak bagi cue, orang kata nak bagi cue dia akan up. Supaya kita dapat ikut serentak. Betul. Synchronize. Nampaklah Haziq ketua tu. Jadi sebab tu kita dah tahu Haziq ketua kumpulan nasyid. Dulu kita nak tanyalah. Haziq mesti banyak masuk kan pertandingan nasyid. Lagu yang berjodoh Kasih Kekasih macam mana?
Tak perlu aku ragui. Lagu intim. Okey, damai hilang. Anak-anak kecil Hebat dah. menggoncangkan. Hebat. Hebat. Satu lagi. Saya pilih. Yang mana? Come on. Nur Kasih. Nur kasihmu mendamai di kalbu. Itu lagu intim juga. Bagus lah. Hebat dah. Betul lah. Kita minat Ito Lara lah. Kita tahulah. Okey, bercakap pasal Ito Lara hari ni ada. Ya. Kita ada legend nasyid Malaysia. Kita ada Betul. Ito Lara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kebanyakan lagu-lagu nasyid yang popular di Malaysia ni Betul. dicipta oleh Ito Lara. Wow. Lagu Rasulullah yang dinyanyi oleh Hijaz tu pun dicipta oleh Ito Lara. Wow. Kami sebenarnya berbangga dapat sama-sama interview Ito Lara. Kan? Ya. Sebab dulu masa kita sekolah, macam saya cakap masuk tengah nasyid, nyanyi lagu-lagu tu, inilah pencipta yang kita Tak pernah dapat jumpa. tengok muka tau sebenarnya Abang Ito. Okey, nak tanya juga Abang Ito Lara ni. Daripada dulu kan menulis lirik-lirik lagu kerohanian, lagu-lagu yang nasyid. Mana sebenarnya datang starting point dia, bermulanya kisah Ito Lara menulis lagu nasyid ni? Okey, begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya ni minat dalam bidang penulisan ni, tak kira penulisan apa, tapi penulisan dalam bentuk kreatif ni sejak daripada sekolah-sekolah rendah lagi. Oh. Kemudian bawa kepada sekolah menengah, kemudian kat universiti pun saya dah mula menulis. Okey. Tapi memang masa tu saya memang suka dengar radio, dengar lagu dan tertanam di jiwa satu hari nanti aku teringin nak jadi seorang penulis lirik. Ya. Kemudian selepas habis belajar semua, saya bertemu dengan kawan-kawan yang mana mereka ni memang ada Islamic punya education kan. Jadi saya join dia orang dan tak sangka pula mereka tu adalah di kalangan penasyid-penasyid yang dulu dikenali dengan nada murni. Okey. Sekarang ni dah ditukar nama dan dibagi-bagi kepada Robani dan Hijaz. Jadi bila saya berkawan dengan diorang, dah berkumpul dengan diorang, selalu dengan diorang dan bila diorang menyanyi, berlagu dan diorang pula tahu yang saya juga boleh menulis. So di situ bermulanya penulisan lirik Islamik saya. Baiklah, bercakap pasal penulisan lirik, lepas satu lagu kepada satu lagu, mungkin Ito Lara boleh kongsikan kepada kita semua apa yang menjadi sumber inspirasi bila tulis lirik ni. Sebab kalau kita amati betul-betul baik lirik ni sampai sekarang ingat. Kalau dulu masa sekolah sampai sekarang pun saya masih lagi ingat. So mungkin ada inspirasi di sebalik itu. Okey, sebenarnya berbagai-bagai. Daripada pengalaman kita sendiri, apa yang kita baca, rujukan kita. Saya selalu bertanya kepada orang-orang yang lebih hebat di dalam agama, kawan-kawan yang sama-sama menghasilkan lirik-lirik, lagu, sajak, syarpin semua kan. Seperti Ustaz Fahrul Makjoy. Saya banyak belajar daripada dia. Jadi di situ inspirasi saya. Zaman. Ya. Di samping saya juga mengkaji, melihat lirik-lirik lagu-lagu M. Nasir, lagu-lagu Arwah Lolok masa tu. Jadi saya sangat terinspirasi lah dengan lirik yang begini. Okey, kita nak tanya Abang Ito lah kan. Sebagai otai dalam dunia nasyid ni. Zaman sekarang punya lagu nasyid ni Abang Ito. Dia punya lirik, dia punya style dia lain tau. Dia nak pergi ke lagu ketuhanan tapi dengan rentak yang moden. Okey. So mungkin Abang Ito boleh ceritakan sikit perbezaan nasyid dulu dengan sekarang ni Abang Ito. Okey, tadi sebut tentang rentak kan. Rentak dia memang jauh berbezalah. Dari sudut muzik dia, dulu muzik lama, sekarang ni dah berbagai-bagai, dah moden kan. Ya. Tapi kalau kita pandang dari sudut lirik, sama je. Sama je. Cuma kalau nak berbeza pun, lirik sekarang ni lebih open, lebih terbuka, lebih bebas begitu. Kalau lirik lama-lama macam kami dulu, dia ada macam
nak cakap Kekangan. Kalau kata-kata tu lebih puitis ya. Ya, betul. Dan dia selang-seli dengan metaforanya. Jadi itu menampakkan kreativiti orang lama dulu pun hebat juga sebenarnya. Dia memang hebat sebab lagu lama kita dengar sampai sekarang. Betul, dia Evergreen. Betul, Evergreen. dia tak dimakan usia. Dia evergreen lah. Sentiasa je kita rasa sedap untuk didengar. Orang kata zaman kegemilangan nasyid adalah dulu, hari tu. Yang masa kalau kita tengok anugerah-anugerah, ada anugerah yang memang spesifik untuk nasyid. Ya, betul. Dan antara yang paling banyak menang anugerah ni lah dia. Banyak lagu-lagu nasyid yang menang macam-macam. Bukan setakat peringkat kebangsaan kan. Mungkin Abang Ito boleh ceritakan sikit lah untuk kita ingatkan kepada generasi muda zaman sekarang ni. Macam mana hebatnya nasyid dulu ni? Ya, okey. Zaman dulu kita ada penyanyi-penyanyi nasyid yang hebat di bawah bimbingan Datuk M. Nasir macam tu kan. Macam Al-Jawahir. Betul, Al-Jawahir. Kan kita ada dulu kita ada El Suraya. Dan persembahan mereka lagu-lagu mereka memang sampai ke hari ini kita dengar dan ramai yang cover balik lagu-lagu yang macam ni kan. Jadi in terms of lirik macam contohnya lagu Al-Jawahir tu Kembara Di Tanah Gesang. Contohnya kan. Okey, contohnya. Jadi kalau kita lihat kan dia kalau kita kaji lirik dia tu dia menceritakan tentang perjalanan seorang musafir tu maksudnya di dunia ni lah. Kan? Kemudian dia punya sentuhan yang paling macam orang cakap dia punya key point dia tu adalah yang di akhir sekali tu dia katakan kami semua begitu juga sama nasib dengan kembara tu mencari kebahagiaan dalam hidup macam tu kan. Sedangkan mula-mula tu dia ceritakan kembara berjalan di tanah gersang mencari jalan pulang kan. Sangat puitis di situ. Kemudian rupanya di hujung tu adalah kami pun sama juga dengan kau kita pun mencari kebahagiaan dalam hidup kan. Dan kita kena faham kebahagiaan dalam hidup ini yang paling kita cari adalah kebahagiaan di syurga. Betul. Cakap pun puitis. Kan? Abang Ito memang kemasyhuran Abang Ito dalam industri nasyid ni memang tak dapat disangkal lagi lah. Allahu Akbar. Apa kata kongsikan kepada generasi baru yang nak hasilkan ataupun buat penulisan untuk lagu nasyid. Apa yang mereka perlu orang kata buat? Macam Abang Ito dari dulu sampai sekarang prestasinya macam tu je. Mungkin pengalaman saya juga banyak mengajar saya. Okey, tapi untuk yang nak cuba ataupun yang dah pun menulis lirik dan nak sustain lah kata senang cakap kan. Kita kena terus. Kita tak boleh berhenti, kena terus dan banyak mengkaji dan melihat karya-karya yang dah lepas ataupun kita banyak membaca buku-buku ataupun majalah karya-karya kreatif orang lain dan termasuk juga buku-buku agama untuk kita menambahkan ilmu kita. Dan terus jangan berhenti walaupun kita menerima macam baru ni kan kita terpaksa duduk di rumah saja. Kan tak ada aktiviti lain. So walaupun macam itu maknanya tak ada orang minta kita buat lirik ke apa kan. Jangan macam tu. Kita kena terus juga buat juga apa saja yang kita boleh buat di rumah. Supaya benda tu sentiasa mengalir dan kita sentiasa mengasah bakat kita. InsyaAllah. Jadi Abang Ito, wow. Sebenarnya banyak benda yang saya nak tanya. Sebagai budak nasyid sekolah dulu, saya memang selalu dengar nama Abang Ito yang memang selalu kita sebut, nama Ito Lara. Awak pun pernah nyanyi lirik saya sebenarnya. Really? Sebenarnya. Ya, semasa di Bukit Sentosa.
Ya, sebenarnya ni bapa kawan saya. Betul. Tadi sebenarnya kita ada sembang juga dengan Haziq pasal ni. Baru nak rahsiakan Abang itu. Abang itu, ini adalah satu penghargaan untuk saya, satu penghormatan sebab saya dapat interview Abang itu Lara sendiri. Kena salam dekat anak Abang itu. InsyaAllah. Okey, yang lain mungkin ada soalan juga nanti nak tanya kepada Abang Ito. Boleh je terus pergi ke Facebook Laman Seni Ito Lara. Ya, follow kat situ. Boleh join borak-borak cerita pasal nasyid Abang Ito. Boleh InsyaAllah boleh. Okay, nanti insyaAllah saya balik Bukit Sentosa, saya jumpa. Ya, insyaAllah Okey. boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Haziq. Betul lah. Ingatkan tadi Haziq buat cerita je. Telah pun disahkan sendiri oleh Abang Ito Lara. Takkanlah kita nak buat macam itu. Okey, dan kejap lagi. Tadi Abang Ito ada sebut pasal lagu Kembara di Tanah Gersang. Teringin tak dengar lagu tu balik? Nak. Kejap lagi kita akan dengar. Sekarang ni kita rehat dulu. Kembali selepas ini dengan lagu Kembara di Tanah Gersang. Haziq nyanyi. Tak. Mencari jalan pulang, bilakah masanya embunkan menjelma di tanah gersang yang membakar. Alangkah pedihnya nasib kembara di tengah katulistiwa. Tak siapa yang dapat menghilangkan dahaga, namun tetap ia bertahan. Kami semua senasib denganmu, wahai kembara di tanah gersang. Mencari kebahagiaan dalam hidup, menempuh berbagai rintangan yang ada, namun bagi yang masih impian. Layan lagu Al-Jawahir, Kembara di Tanah Gersang. Kalau boleh nak dengar full, tapi itulah kan, kita nak cakap sendiri sebenarnya dengan ahli-ahli kumpulan Al-Jawahir. Betul. Hari ini bersama dengan kita Haziq dalam Borak Kopitiam, kita ada Nur Hayati Yusof, Habibah Osman, Siti Hajar Muhammad, Siti Rosmina Jaafar, Nomala Muhammad. Itu je. Yang lain tak ada. Tak ada. Ada yang tak dapat bersama dengan kita 2 orang Ya, ada 2. Ada 2. Semuanya. Tapi masih Al-Jawahir. Masih. Masih. Okey, inilah dia Al-Jawahir. Dan rasanya dah 42 tahun Al-Jawahir dalam industri. Jadi, Betul, Alhamdulillah. Jadi nak tanyalah, dalam sepanjang 42 tahun dah 42 tahun tu pernah tak ada macam sekali tu macam ada yang merajuk ke, berpecah kejap ke? Sebab ada tak? Biasalah kan. Okey, siapa nak cerita? Merajuk tu, Pecah-pecah pinggan. merajuk pecah-pecah tak ada. Tak pernah Alhamdulillah, kita masih setia lagi. Alhamdulillah. Jadi sepanjang 42 tahun tu baik je, tak ada gaduh-gaduh. Alah, Tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Kita kena. Kita masuk berbincang pun ada. Berbincang ada lah. Bincang ada ni, ada.
Ya, dan kalau kita tahu lagu-lagu Al-Jawahir dulu tu kira macam ada satu gelombang baru tau. Dia nasyid tapi dengar bunyi dia Very contemporary. yes, kan? macam K-pop sekarang ah. jadi mungkin Al-Jawahir nak ceritakan juga bagaimana masa tu plan untuk buat kumpulan dan menjadi Al-Jawahir 42 tahun lepas. Okey. Sebenarnya Jawahir ni ditubuhkan daripada kumpulan mengaji dan marhaban. So, kita selalu keluar untuk majlis, mengkatamkan. Waktu tu usia kita between 15 ke 21 tahun. Jadi daripada situ, Ustaz arwah Ustaz Haji Amir Abdul Karim tengok kita ada potensi bawa lagu-lagu nasyid. Waktu tu banyak kita keluar maulud semua. Jadi dia cakap, apa kata kita buat album. Dan waktu tu kita disunting pula oleh Datuk M. Nasir. Waktu tu tahun 1980. Ya. Waktu itulah lahirnya album kami yang pertama yang berjodoh Permata. Wow. Itulah perjalanan dia smooth macam dulu kan? Ya, perjalanan betul. Perjalanan pun lagu Al-Jawahir kak? Oh ya? Yeah? Okey, saya macam kita tanya ke Haziq. Okey. Okey, tapi apa yang membuatkan Al-Jawahir berani kan sekarang ni keluarkan lagu baru pada tahun 2021 kan dengan orang kata ada lagu baru. Lagu. Apa yang membuatkan berani? Sebab kalau nak diikutkan zaman sekarang ni especially BBNU layan lagu K-pop, tapi Al-Jawahir keluarkan lagu baru. Tak silap saya tahun lepas betul tak? Tahun 2019. 2019. Boleh ceritakan sikit pasal lagu baru tu? Sebelum COVID kita buat, tapi itu single ada 2 lagu lah. Betul, Seroja. Lagu tahun 2019 tu kita sebenarnya kita ni alhamdulillah Jamiah Singapura yang sebenarnya menaja sebenarnya ianya adalah hadiah untuk kumpulan Al-Jawahir yang sudah bawa lagu yang berunsur nasihat dan dakwah ni kan. Jadi dia kata apa kata kita hadiahkan Al-Jawahir dengan lahirkan lagi satu album dan kita dapat lagu ni daripada Pak Josi yang berada di Indonesia. Kita buat rakaman tu di Bandung, semuanya ditajalah oleh Jamiah Singapura alhamdulillah. So tapi cuma 2 lagu je. Ya Tuhan dan Allah Tuhan. Kita cuma dapat yang featuring dengan Dewi Yul. Alhamdulillah, ya. Ya. Dekat Facebook ni ada yang duk tanya ni Okey. Sebab diorang dengar Al-Jawahir daripada 42 tahun lepas. So hari ni diorang nak tahu mana satu Kak Bibah, mana satu Kak Mala. Saya Habibah Usman saya. Tu Kak Bibah. Okey, yang lain? Ajar Muhammad. Ajar, Kak Ajar. Saya Kak Nur Hayati lah yang daripada awal bersama Kak Habibah dan Siti Rosmina. Kak Siti Rosmina di bawah tu. Dan Mama ni juga merupakan adik-adik pada M. Nasir. Mereka jauh kemudian. Dan bercakap pasal Datuk M. Nasir, peranan Datuk M. Nasir dalam mencipta lagu-lagu Al-Jawahir pada tahun 1980 kalau tadi Kak Aiti ada cerita, memang sangat-sangat besar. Jadi apa yang membuatkan, kita tanya Kak Mala dengan Kak Ajar lah apa yang membuatkan anda berdua masuk Al-Jawahir pada tahun tersebut? Dan adakah M. Nasir yang cakap, masuklah kumpulan Al-Jawahir ni, bolehlah kita naikkan nasyid contemporary? Saya cakap pada masa tu ada beberapa ahli anggota Al-Jawahir telah pun bernikah dan mempunyai keluarga sendiri dan jadi mereka semua sibuk dan dah tak boleh komit dengan kumpulan ni. Jadi pada masa tu semua tinggal beberapa orang. Jadi kita panggil Abang Mutih lah Abang Mutih menyuruh
Tanya kata join dululah. Saya menyusul. Comel je. Siapa telefon tu? Hello. Cik. Hello. Okey. Okey. Aziz, sebenarnya dah lalang tadi cakap pasal berumah tangga, uruskan masa. So Zati nak minta tips lah. Nampak tak? Sebab kumpulan Al-Jawahir kan daripada anak dara, lepas jadi isteri, jadi ibu. Apa kata kongsikan tips macam mana uruskan masa? Yang mana nak buat persembahan, yang mana nak uruskan keluarga. Sebab saya pun baru kahwin, so nak minta tips sikit lah. Tapi kita masa tu tak ada orang kata kecoh-kecoh sangat lah. Bila ada nyanyi, husband pun understand dengan kita semua. Yeah. Jadi dia pun beri perangsang, okey ada nyanyi, kita anak ke apa, dia jaga sekejap untuk praktis. Jadi kita tak ada macam gaduh-gaduh gitu, tak ada. It's okay semua. Very understanding. Tips dia kena cari suami yang memahami. Itu tips dia. Dah kahwin memang dah dapat dah. Betul. Okey. Tapi nak tanyalah, zaman dulu kan, macam mana impact sebenarnya? Sebab kita zaman sekarang more kepada social media. Betul. Kita benda semua, kita nampak komen, kita nampak peminat-peminat melalui social media. Masa zaman Al-Jawahir, zaman kemasyhuran Al-Jawahir dulu, macam mana impactnya? Adakah macam orang mencari-cari persembahan Al-Jawahir kan? Orang tunggu belakang stage? Ataupun pergi kedai makan, tak boleh nak makan, nak gambar. Nak tanya macam mana zaman dulu punya keadaan? Kalau zaman dulu macam bila diorang dah tahu ada Al-Jawahir, diorang datang ke apa, jamuan ke apa. Bila kita diorang tak tahulah macam kita nyanyi ke apa. Bila kita nyanyi tu, diorang macam tak ada maksud Yati macam mana kita sebenarnya kita pernah buat show di Expo, di Panggung Negara yang banyak peminat. Selalu dia kalau peminat ni, diorang sabarlah. Lepas kita nyanyi, diorang akan tunggu backstage. Diorang tunggu kita kat belakang. Jadi kadang-kadang kita kena melayan, ambil gambar. Kadang-kadang peminat memang sanggup tunggu untuk ambil gambar. Dulu ada autograf Ya. Diorang bawa buku. Kadang-kadang yang t-shirt pun tak apalah Kak, conteng je lah dekat tu. Memang kita punya kontak dengan peminat waktu tu begitu rapat lah. Ada peminat kita dah jadi kawan. Sebab mereka antaranya macam di Singapura, kita ada few peminat yang mengikuti perkembangan Jawahir. Macam kita ada Mas Syukri, kita ada Andy, kita ada Kak Siti, Kak Dori. Banyak dah jadi kawan akhirnya. Jadi kalau setiap kali kita ada buat persembahan, kita akan message diorang atau diorang akan tanya, Kak bila akan datang persembahannya? Macam tu lah. Kita jadi ada bonding kat situ. Bonding. Kita dah ada Instagram sekarang. Dah ada. Boleh follow. sekarang. Boleh follow sekarang ni. Dan antara lagu yang saya minat adalah lagu Seroja. Mungkin tak, okeylah, kita permintaan orang ramai juga sebenarnya nak dengar sikit lah nyanyian. Boleh. Permintaan Haziq Boleh, juga. insyaAllah. Permintaan saya, sikit-sikit boleh dengar. Okey, boleh. Okay, Kak Biba, chorus Kak Biba. Okey. Wow. First Chorus. Okey. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung. Jangan kau percaya asmara dengan asmara. Jangan kau percaya asmara dengan asmara. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Marilah kita bersama memetik bunga.
marilah kita bersama Wow. Terima kasih. Dia punya impact tu lain bila dengar lagu Seroja version Al-Jawahir ni. Dia rasa lain tu. Betul, walaupun kita secara virtual tapi macam dapat rasa dekat macam kat dalam studio ni. Ya, dengarlah bunyi marhaban tu. Terima kasih. Sedap betul lah, lunak betul suara. Okey, jadi jangan lupa follow Instagram Al-Jawahir. Tadi dah promote kan. Terima kasih pada semua. Ya, terima kasih kepada semua Al-Jawahir bersama dengan kita hari ini, yang juga tak dapat bersama dengan kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk mengisi kerinduan peminat-peminat yang dah lama nak tengok Al-Jawahir muncul di kaca TV kembali. Betul. Tapi sekarang ni Haziq, kita nak berehat dulu. Nak berehat dah? Berehatlah. Nak berehat? Pergi mana ni? Sebab lepas ni kita ada yang lain pula, kita nak interview lagi. Haziq mesti suka juga. Ya, ingat Robani akan bersama dengan kita bersama Dakmi. Terus bersama dan Borak Kopitiam. مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نبي الله مرحبا يا شفيع الله مرحبا يا نور العين مرحبا يا حبيب مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نبي الله مرحبا يا شفيع الله مرحبا يا نور العين مرحبا يا حبيب مرحبا 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 يا نور العين مرحبا يا خاتم الأنبياء مرحبا 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 menyambut kedatangan Nabi yang dijanjikan, membawa kebenaran, memadam kejahilan, menyamai keimanan, memusnah kekufuran. Marhaban, marhaban, Happy
Ya, itu dia. Lagu Marhaban Ya Rasulullah, nyanyi Rabbani dan juga Dakmi. Wow, itu adalah satu gabungan yang mantap. Kalau kita dengar dia punya sambut tu adalah satu bunyi yang hebat. Betul. Bila kita dengar dia sangat, orang kata, membakar semangat. Yep. Itu ayat yang paling betul, membakar semangat. Jadi, pagi ni kita bersama dengan Ali Kumpulan Rabbani dan juga Dakmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kita ada Azadan dan juga Abang Asri Ubay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Semangat Aziz Semangat. Saya kalau interview Rabbani, interview Dakmi, saya akan semangat. Betul. Tadi awal-awal dia dah menyanyi lah. Dia macam boleh tak nak nyanyi? Boleh tak nak nyanyi? Sabar Aziz, sabar. Jangan nyanyi dulu. Okey. Kita nak tanya dengan Abang Rabbani dulu lah ni. Macam mana boleh terjadi gabungan Dakmi dan juga Rabbani dalam Marhaban Ya Rasulullah ni, bang? Alhamdulillah, terima kasih. Haziq, dia azali memang dia semangat dari dulu macam tu. Okey, tentang dengan Dakmi ni, kita hubungan ni memang dah sentiasa lah sahabat dunia akhirat lah. Dan bila kita tentang Marhaban ni, Maulid Rasul ni, alhamdulillah Dakmi ni dah ada karya ni. Jadi bila pernah satu kita tu kami cakap dengan Dakmi, kami nak buat single lah. Dakmi kata dah siap. Okey, ringkaskan cerita macam tu lah kan. Kalau nak cerita panjang tu 3 hari lagi tak habis. Jadi yang ni alhamdulillah karya yang sangat baik. Bertepatan juga masa tu, masa kami rakam memang nak dengan hampir dengan Maulid Rasul. Jadi terzahirlah karya yang macam ni. Dan kami sangat berharap lagu ni bukan sekadar akan sentiasa bermain waktu orang nak dengar, tapi saat bila kita rindu dengan Rasulullah, bila terdengar lagu ni, mudah-mudahan kami yang melantunkan, yang mendengar akan terus juga cinta sebagaimana penciptanya mencipta sangat cinta dengan bila mencipta karya ni. Lagunya dicipta oleh Abang Dakmi, liriknya Abang Ito, memang dua-dua ni pencinta Nabi lah. Jadi kami ni bertuah lah sebenarnya. Ya, betul. Baiklah, bercakap pasal penciptaan lagu. Soalan seterusnya untuk Dakmi lah. Dakmi memang orang tahu komposer yang hebat bila hasilkan lagu untuk diri sendiri ataupun untuk kumpulan nasyid. Macam mana sebenarnya orang kata nak tarik perhatian ataupun nak dapatkan selera kumpulan nasyid masa mengubah lagu tu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulid Rasul. Dia macam buat baju tau. Ikut saiz dia, ikut saiz. Kalau saiz Rabbani tu banyak, so kita kena banyaklah saiz-saiz dia tu. Kalau dengan Fitri Haris, lainlah saiz ni. Kalau dengan Fine, lain saiz ni. Tapi dengan Rabbani ni, konok sebab saiz dia tu berbagai-bagai. Dia ada 8 orang, so kita boleh pilih mana-mana saiz yang kita nak ke depan ke dulu. Kalau saiz besar tu perlahan sikit Itu pun metafora Dakmi Macam tu lah lebih kurang. Ya. Tapi kalau kita tahu Dakmi bukan setakat nyanyi lagu nasyid, lagu-lagu cinta pun Dakmi nyanyi. Betul. Alamak. Jangan cerita kat orang. Hari ni jangan cerita pasal yang tu. Tapi Dakmi, dari dulu sampai sekarang kalau kita dengar suara Dakmi sama je Dakmi. Apa rahsia dia Dakmi? Rahsia dia tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap? Kongsilah sikit rahsia. Namanya rahsia. Kalau tip boleh beritahu. Okey. Kalau rahsia tak boleh cakap. Kita buang rahsia. Kita nak tips daripada Dakmi. Okey. Berkawan dengan Rabbani. Kawan dengan Rabbani. Sebab kawan dengan orang yang pandai-pandai, hebat-hebat, yang bagus-bagus ni, kita akan jadi bagus tau. Ada Aziz, salah satu karya Dakmi ni melekat. Mungkin saya nak bocor rahsia lah kan. Apa dia? Tapi kalau orang lain boleh ambil tu kira bagus lah. Rahsia dia, semua karya dia ada rasa. Nak bagi rasa tu macam mana, itu je dia punya clue je. Nak bagi rasa tu kena belajar dengan Dakmi lah. Dakmi suruh belajar dengan Rabbani. Rabbani suruh belajar dengan Dakmi. Belajar dengan Azadan.
dia bila artis dan pencipta lirik tu dia sebati, dia sama-sama tahu kekuatan masing-masing. Dia macam ayam golek macam tu lah. Jadi yang penting tu Lain adalah macam. chemistry. Chemistry. Chemistry tu kena penting. Okey, Abang Zadan. Nak tanya lah Abang Zadan Robani ni dah berapa puluh tahun dah berada dalam industri nasyid tanah air ni. Apa rahsia? Rahsia lagi, tak naklah rahsia. Tips mengekalkan kesatuan ahli untuk kekal lama dalam satu kumpulan tu. Dia kena sebenarnya setiap orang, setiap apa yang kita lakukan, kita kena menjiwai, mencintai dunia yang kita perjuangkan. Okay. Maknanya kalau kita tak cinta macam Rabani lah, kalau kita tak ada rasa cinta jiwa pada Rabani itu sendiri, macam mana orang nak jatuh cinta pada kita? So kalau kita nak bahagiakan orang, kita kena bahagia dulu. Tapi ujian tu seorang terkehel sikit tu, itulah bahagia. Dia tetap ada 88 orang ni, walaupun orang kata mustahil lah, tak ada terkecil hati dan sebagainya. Tetapi yang terkecil hati tu jadikan dia sebagai nikmat, ujian untuk kita lebih bahagia, rapat lagi macam adik-beradik. Untuk kita kekal lama, rapat sama-sama, kena anggap macam adik-beradik lah semuanya. Dia macam masak lemak lah. Masak lemak, kalau tak ada cili api tak sedap. So masak lemak, cili api memang sedap. Daripada tadi ayam golek masak lemak ni saja buat kita lapar ni. Abang Zadan ni kita dah cari makan lah kan. Kata borak kopi tiam. Okey, Dakmi, kita nak tanya mengenai lagu-lagu yang Dakmi cipta sekarang ni kan. Dakmi punya haluan tu dah ke mana sekarang ini? Adakah Dakmi masih lagi ada lagu-lagu yang berkaitan cinta, ataupun Dakmi memang nak fokus kepada lagu-lagu kerohanian saja ke? Tak kisah, janji benda tu positif dan boleh bawa manfaat pada orang. Sebab last kali bila sampai peringkat yang macam ni, kita dah peringkat boleh katakan peringkat kematangan lah. Kita nak sesuatu benda tu boleh datang baik untuk kita, datang baik untuk masyarakat dan datang baik untuk orang yang akan datang. Kita tinggalkan benda yang best lah. Nak orang kata tinggalkan sejarah. Dekat lagu, contoh lagu yang terindah lah. Hai, sampai sekarang saya minat lagu yang terindah tu. Nyanyi sikit. Kita minta Dakmi lah nyanyi. Tadi nak nyanyi kan? Aziz nyanyi dengan Dakmi. Dakmi nyanyi dulu. Dakmi. Kita minta sikit lah yang terindah. Yang mana? Chorus ke? Ujung ke? Kau start. Kau yang bernama cinta, kau yang memberi rasa, kau yang ilhamkan bahagia hingga aku terasa indah. Nampak? Nyanyi atas musik itu je. On the spot. Aziz, sambung Aziz. Abang Zadan, itu ending dah. Tengok dia punya game. Nak dia. Okey, kita berbalik kepada Rabani pula. Planning untuk tahun 2022, Rabani. Okey. Alhamdulillah sekarang ni untuk menuju ke 2022, of course lah bila kita artis ni, kita akan buat single lah. Doakan single ni kita akan buat. Kita nak cuba dengan Dakmi satu lagu yang Rabani boleh lagu tu masuk ke filem. Teringin juga nak tengok kan artis-artis lain. Tapi Rabani ada juga lagu yang orang gunakan untuk drama, filem. Tapi ni yang kita nak total betul daripada Rabani itu sendiri. Faham. Jadi doakan, sebenarnya kami sedang bekerjasama dengan Datuk Hassan Ali. Dia ada buat kompleks Anjung Husnul Khotimah. So kami sedang merancang membuat satu filem tentang Husnul Khotimah, dan filem ini akan ada lagu temanya. Lagunya sedang digubah. Jadi mudah-mudahan lagu ni akan diterima oleh semua orang, dan manfaatnya macam Dakmi cakap tadi, bila kita buat sesuatu benda tu dapat manfaat untuk orang lain tu, insya-Allah. Selain tu event lah, kita pun alhamdulillah bulan 10 ni pun esok kita bersama Dakmi di Malam Sinar Maulidul Rasul, memang program tahunan Rabani. Itu memang kita buat kerjasama dengan Lembaga Zakat Selangor, dan juga ada Dakmi, ada Rabani, ada Munif Hijaz. Malam esok live dekat Facebook Rabani, Facebook Lembaga Zakat Selangor. Pukul berapa Abang Zadan?
Pukul 9 malam. 9 malam. Kita juga tu tampilkan ada kali poster dia tu. pertamanya. Kali pertama kita tampilkan Datuk Hassan Ali tu malam esok. Kena tengok ni. Facebook Rabbani. Saya sebenarnya ada cadangan. Tu saya angkat tangan daripada tadi. Okey. Ya. Haziq nak join. Kenapa tak abang-abang Rabbani dengan Dami sendiri berlakon? Itulah tunggu awal lah jadi pengarahnya. Allah. Dia akan jadi yang villain tu, yang jahat tu. Saya boleh jadi jahat. Aduh. Mana tahu bila Rabbani nyanyi lagu sendiri dekat dalam filem, Rabbani pun akan buat kemunculan dalam filem tu, kita tak tahulah. Tapi saya tahu jawapan Ustaz ni. Jawapan Ustaz Asri saya tahu. Apa dia? Apa jawapan Ustaz Asri Ubai? Kami dah tiap hari berlakon sebenarnya. Tiap hari berlakon. Dunia ni kan petang lakonan. Betul. Wow. Metafor. Okey. Jadi jangan lupa untuk follow social media Dami dan juga Rabbani untuk dapatkan info-info terkini. Jangan lupa juga tengok music video lagu Marhaban Ya Rasulullah. Ya. Ya, yang InsyaAllah, ahlan. Ala wassalam, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Rabbani dan juga Dami. Semoga terus berjaya. Nanti ada apa-apa projek kita boleh buat sama, kita insyaAllah kita roja-roja. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow. Memang kalau interview Rabbani nampak fanboy tu. Kita rapat. Ya. Kita banyak rahsia yang kita orang simpan. Okey, rahsia memang kena simpan. Sekarang ni bukan lagi rahsia sebab kita nak bersama ataupun saksikan ni atlet. Atlet tu dah balik. Sebab sekarang ni kita nak berehat seketika. Kembali sebagai dalam Borak Kopi Tiam. Tak ada call ni. Saya juga tidak pernah merasakan apa-apa kerunsingan kerana saya memiliki seorang ibu yang setiap hari akan mendoakan anak-anaknya. Setiap pagi, ibu saya akan bangun solat duha selama 1 jam lamanya tidak kurang dan akan berdoa kepada anak-anaknya. Dan atas doa ini, saya tidak pernah runsing dan risau. Bahkan, kalaulah siapa yang mengenali saya semasa saya masih lagi belajar, mungkin di malam exam ketika orang semua masih lagi, kita kata, tengah study, struggle untuk exam yang ada esok, malam tu mungkin saya pergi makan, ada kadang-kadang saya pergi main bola dan sebagainya. Tetapi bila orang tanya, kamu tak risau ke esok ada exam? Saya kata, apa nak risau? Kerana saya masih ada, saya ada mak yang mendoakan saya. Dan saya tahu ibu saya akan sanggup berpuasa, berdoa untuk kejayaan anak-anaknya. Bahkan sebelum saya sampai ke tahap kira kata tesis PhD, yang mana saya masa tu kita dah hampir ke tahap untuk nak di Viva, hanya ada berapa hari lagi untuk di Viva. Dan komitmen dan urusan kita yang pelbagai, ketika itu kita kena keluar negara, kita perlu ada beberapa urusan komitmen yang lain, membuatkan kadang-kadang kita agak sibuk untuk nak menyiapkan diri untuk urusan Viva. Dan ibu saya pun tanya, dia kata, Amir, kau tak risau ke? Dia kata, berapa hari lagi kau nak Viva, kau selamba, kau relax, kau pergi sana kemari. Saya kata, mak, apa nak risau? Mak kan doa. Dan mak kata pada saya, insya-Allah aku doakan kau boleh lulus cemerlang tanpa sebarang pembetulan. Saya kata kat mak saya, mustahil mak. Mak doakan saya dapat minor correction pun okey dah. Sebab saya kata dengan jumlah tesis saya yang besar, mustahil tak ada kelemahan, mustahil tak ada kekurangan. Tapi mak saya kata, aku tak kira, aku doa juga engkau punya tesis lulus tanpa pembetulan. Saya kata, insya-Allah lah mak. Dan alhamdulillah, Allah tutup aib kita, Allah bantu kita, Allah mudahkan urusan kita. Dan makbulkan doa ibu, yang mana saya tak jangka-jangka akan memperolehi keputusan sedemikian. Dalam keadaan kita menempuh perjalanan PhD yang begitu sibuk, yang penuh dengan pancaroba, semua yang pernah melalui zaman PhD tahu akan dia punya duri-durinya. Dan dalam keadaan kita diuji dengan pelbagai komitmen, dan ketika itu dalam keadaan PhD kita masih lagi menulis buku, dan alhamdulillah dalam 3 tahun PhD itu kita berjaya menyiapkan 4 buah buku dan dilantik menjadi ahli majlis fatwa termuda bagi 2 negeri, dan pelbagai lagi komitmen yang sebenarnya kalau difikirkan dari sudut logik maka mustahil ataupun sukar
untuk nak kita berjaya dalam tesis ataupun proses PhD kita. Tetapi saya tak pernah runsing dan tak pernah khawatir kerana di sana masih ada ibu dan ayah yang mendoakan saya, dan itu saya sangat pegang dan saya sangat yakin. Dan pada masa sama saya bimbang, satu hari nanti mungkin kalau Allah takdirkan untuk mengambil mereka daripada hidup saya, ketika itu saya risau, adakah kita masih lagi boleh berjaya? Adakah kejayaan kita akan terbang entah ke mana? Sebab itu saya berpesan kepada diri sendiri dan kepada hadirin hadirat sekalian semua, hargailah mereka. Mereka adalah rahsia kejayaan kita selama ini. Jangan kita sangka kita berjaya di dunia ini kerana usaha kita semata-mata, hanya kerana kepandaian kita semata-mata. Tetapi kita lupa di sana ada insan yang mengalirkan air mata siang dan malam untuk mendoakan kejayaan kita. Lalu kita lupa bahawa jika kita berjaya di dunia ini kerana barangkali makbulnya doa mereka. Video tu tahun 2018 sebenarnya. Semasa Dr. Ahmad Kamili Jamilin menang anugerah Chancellor kan. Kira pelajar terbaik lah pada tahun tersebut. Ya, jadi pagi ni kita bersama sendiri dengan Dr. Ahmad Kamili Jamilin, merupakan seorang pendakwah, penasihat dan juga pengasas Akademi Al-Khair. Yang kita nak cerita mula-mula sekali Doktor mengenai video tersebut. Okey. Yang kalau saya borak-borak dengan Doktor tadi, panjang dia adalah 30 minit. Tak ada, tak sampai. Tak sampai. Tak sampai lah. Yelah, berapa minit lah. Sampai ada orang kata suruh stop kat depan tu Betul, masa tu. Sebab dia ada protokol ya. Sebab dia ucapan tu formal kan depan. Depan yang di-Petua Negeri Sembilan. Lepas tu dia ada dia punya masa tentatif dia. Tapi kita ni bila dah dapat mic ni, kita cakap naik share. Itu yang tadi tak stop dan keluarlah cerita mengenai doa seorang ibu yang saya sendiri tengok video tersebut pada tahun lepas ke 2019. Tajuk dia memang mengenai kuasa doa ibu. Jadi mungkin doktor boleh cerita sikitlah di mana kita seorang anak mengharapkan doa seorang ibu dalam apa saja aktiviti dan apa yang kita nak buat. Mungkin doktor cerita, doktor boleh cerita magicalnya doa tu. Oh boleh, insya-Allah. Saya tahu ni mungkin sekarang ni mak saya pun tengah menonton. Assalamualaikum Mak Doktor. Mak saya kalau dia tahu saya ada masuk TV ke apa, tapi saya tak bagi tahu dia marah. Jadi pagi ni cuma saya tak bagi tahu juga. Tapi saya tahu dia tahu. Saja tak bagi tahu ke kenapa ni? Kita kadang-kadang segan mak ayah kita tengok. Kan mak ayah kita tengok kita dia dah kecil yang apa nama besarkan kita semua. Kadang kita segan dia tengok kita cakap. Jadi kadang-kadang saya pun tak update lah. So tadah telinga je lah. Kena marah kan. Tapi apa yang saya cakap tu masa dalam ucapan dapat anugerah ni, biasalah masa mula-mula kan penganjur majlis semua dia risau daripada sudut ucapan ataupun protokol dan sebagainya. Tapi saya cakap masa tu kalau ini adalah waktu saya untuk berucap, ni adalah momen saya kata saya nak cakap daripada hati sendirilah. Saya tak nak ikut teks, saya tak ada nak ikut skrip itu semua. Sebab bagi saya this is my time lah. So saya nak zahirkan penghargaan tu. Dan kalau tak kerana saya fikir banyak kali pasal protokol tu, mungkin saya ajak mak ayah saya naik sekali dekat atas pentas sebab mereka ada je kat situ. Mereka ada dan saya tahu mereka lihat dan saya nak at least masa tu dan mak ayah saya dia dapat faham lah maksudnya betapa saya ni menghargai mereka lah. Saya tahu nak yang nak tengok saya naik ke pentas tu ibu dan ayah lah, mak dan ayah. Kalau ikut saya ni jenis orang yang tak ada formaliti, yang tak ada suka pergi majlis-majlis ni semua. Tapi mak yang asyik, dia kata kau kena naik. Kau kena pakai topi bulat tu, kau kena ni lah. Impian tu impian mak dan ayah. Dia orang yang nak tengok. Dia orang yang nak tengok. Saya ni kalau kata daripada zaman saya belajar, daripada degree dulu, saya tak pernah attend pun convocation. Tak pernah pergi? PhD baru pergi? PhD tu baru saya pergi. Kalau masa dulu tu, saya just ambil je lah. Masa dapat anugerah lain tu, saya ambil je. So masa PhD ni, julung kali saya pergi itu pun mak yang kata, kau kena pergi, kau jangan buat perangai. Kata, kau kena, dah kena sound dah tu. Dah kena dah. Jadi saya kata, malah mak protokol apa benda nak kena pakai kasut lah, apa baju ni semua kan. Tapi mak biasalah, dia akan tenyih kita sikit. Dan dia akan siapkan? Dia akan nasihat banyak lah. Tapi dia tahulah anak dia tak apa makan nasihat sangat. Dan alhamdulillah masa tu saya betul-betul sebab apa yang dikatakan moment of magical yang saya nak cakap pasal doa ibu tu memang actually apa yang saya sangat yakin.
daripada dululah saya belajar dulu, saya tahu mak ni dia always akan betul-betul concern. Mak yang sangat concern pasal education. Masa kita exam dia puasa sebab dia kata dia nak doakan kita, dia nak doa dia tu sampai pada Allah dalam keadaan dia berpuasa. Jadi saya tahu daripada sokongan mak ni sangat-sangat. Dulu saya masa belajar tu pun nak kata rajin sangat tu taklah rajin sangatlah. Kata tapi saya yakin sampai malam periksa ni saya tak suka buat kerja last minute. Okay. Jadi bila last minute tu saya lebih suka relax. Bezalah doktor dengan saya. Saya suka buat kerja last minute. Okay. Saya tak suka lah. Last minute tu saya nak relax, saya pergi makan, saya pergi ni. Jadi dia tak nak stres. Tak nak stres. So, awal-awal tu kita dah prepare dah. Jadi kadang-kadang kawan tanya, relax je kau, malah esok nak exam. Kita kata pun, mak ada kan. Dalam hati kita memang niat kata, mak ada doa, jangan risaunya. Dan alhamdulillah, so far, alhamdulillah okey. Dan apa yang kebaikan-kebaikan kita dapat semua saya boleh rasa. Ini semua daripada doa, daripada mak dan ayah kita lah yang berterusan. Sokongan yang tak berbelah bagi. Saya itu sampai ke momen tu lah. Sampai ke momen saya nak Viva PhD tu. Sampai ke situ saya tahu betapa mak dan ayah ni terlalu concern pasal tu. Sampai kalau kata apa pun kegembiraan tu saya rasa dia orang yang lebih gembira daripada saya. Bagi saya it's just a journey lah. Maksudnya bagi saya pengajian ni saya akan terus belajar lah sampai saya mati. Tapi pencapaian-pencapaian tu mak dan ayah kita yang mungkin dia akan happy, dia akan bangga. Ya, tapi ada juga yang salah faham. Ada. Lepas saya tengok komen-komen dekat video tu, ada yang salah faham. Jangan baca komen. Saya baca sebab saya suka kaji konon. Masa ni nak jadi doktor juga. Ada yang cakap macam yang masa tu lah bagi idea. Kalau macam tu tak belajar lah. Okay. Kita minta ibu je doa kan. Kan ada ayat-ayat yang berkata sebegitu doktor. Dia orang kata bila dah nak doa tu kita kena ada usaha juga. So mungkin doktor boleh ceritakan sikit, mungkin mereka ada yang berfikiran sebegitu. Ini satu juga orang-orang kita ni kadang-kadang dia contoh orang tu dia nak rezeki, dia nak kaya. Dia duduk je tak apalah, dia doa kan. Macam Umar bin Khattab dulu, dia tengok ada orang duduk dekat tepi jalan tu duduk doa, ya Allah bagi aku rezeki, duit dan sebagainya. Umar kata, kau duduk sini doa, kau ingat hujan langit tu turunkan duit ke? Kau kena pergi bekerja. Umar pun marah, maksudnya usaha itu datang sekali. Tapi doa ni dia akan buatkan Allah tu bagi permudahkan apa yang kita usahakan. Allah akan cenderungkan kita ke arah tu. Allah akan bagi kita punya usaha-usaha tu diberkati. Yang itulah apa yang kita rasa kebaikan boleh dapat ekstra tu melalui doa-doa kita. Usaha ni Allah dah kata kalau kita cari kita dapat. Orang tu doa ke tak doa ke dia dapat. Tapi doa ni dia boleh menambahkan lagi kebaikan tu. Dia boleh bagi apa yang kita buat tu dapat keberkatan. Dia boleh bagi kita macam-macam kebaikan yang dipermudahkan. Itu yang kita Contohnya nak. Kalau peluang kita nak dapat masa tu 5/10, bila kita ada doa mungkin kita akan dapat 8/10. Betul. Macam saya beritahu masa saya dapat anugerah tu, actually mungkin disebabkan keputusan daripada Viva tu yang keluar keputusan saya dapat lulus tanpa pembetulan, which is satu benda yang sangat rare lah dalam dunia PhD. Tapi saya personally saya tahu mana ada kerja manusia yang tak ada pembetulan. Kita mesti ada aib kan mana-mana. Tapi mungkin doa daripada ibu dan ayah tu membuatkan Allah lembutkan hati pemeriksa. Mungkin Allah tutupkan aib-aib kita tu. So pemeriksa pun alah dia pun tak kisah, dia pun tengok mungkin kecil je ataupun sebagainya, dia pun lembut hati bagi kita berjaya macam tu lah. Orang kata dia cover mana-mana part yang lompong lah. Yes. Kalau tak kita tak sempurna, walaupun maksud nama saya tu sempurna tapi tak ada kerja kita yang sempurna. Ya. Okey. Dan doktor juga merupakan seorang pakar dalam bidang hadis. Saya tak dakwa macam itulah. Saya pun belajar lagi. Belajar tapi mungkin doktor pun memang tahu mengenai hadis tu dan kami yang baru belajar ni juga, baru dengar ni nak tanya doktor. Okey. Antara hadis yang first time doktor dengar, doktor terus kagum dengan sifat dan juga kepribadian sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan kita ni nak menyambut Maulid Rasul tak lama lagi pada hari Selasa. Nanti mungkin doktor boleh ceritakan, share kepada kami salah satu hadis lah. Salah satu hadis, subhanallah. Saya lah, kalau tanya pada saya, buku yang paling saya suka sekali. Saya paling, kalau orang kata kan, saya ada banyak buku kat rumah. Saya dah spend 10,000 untuk beli buku. Tapi kalau kata orang tanya ada satu buku yang mana, kalau buku lain terbakar, satu buku tu yang kita nak bawa lari. Apa buku tu? Buku apa? Itulah buku Nadratun Na'im. Buku Nadratun Na'im ni dikumpulkan hadis-hadis tentang akhlak-akhlak Nabi SAW sebanyak lebih kurang 12 jilid.
12 jilid buku tu. Itu buku yang bila saya tahu dia nak keluar tu, saya cari setiap daripada kedai-kedai untuk nak dapatkan buku. Dan bila dapat buku tu, saya suka jadikan buku tu peneman. Sebab bila kita baca tu, kita rasa feel macam kita nampak Nabi SAW. Yeah. Sebab tu hasil inspirasi daripada pembacaan tu, bila kita dah rasa macam sangat-sangat seronok, itu yang saya tulis buku tentang Muhammad SAW, insan paling sempurna pernah dilahirkan. Tapi itu jadi satu jilid je lah. Maknanya rangkumkan daripada 12 jilid tu. Saya olah balik. Kita takkan boleh mampu nak petik satu, susah. Nak kumpul semua tak dapat. Tapi at least apa yang kita boleh share. Dan sebab saya rasa macam, ya Allah, bila baca pasal kisah Nabi Muhammad SAW, kita rasa ini manusia yang kita nak cuba ikut. Kita tahu kita tak mampu, tapi ya Allah, macam mana dia ni manusia yang orang semua senang, musuh-musuh pun akan rasa admire walaupun di sebalik kedengkian dan sebagainya. Tapi ini person yang dia bukan yang kata di luar daripada batasan kemanusiaan tu. Dia bukan macam malaikat daripada segi kuasa-kuasa luar biasa tu, tak ada. Tapi di dalam batasan manusia tu, macam mana dia boleh memberikan satu inspirasi kepada orang ramai yang membuatkan saya rasa kalaulah manusia ni ikut je akhlak Nabi SAW ni, aman dunia ni. Aman, kan? Itu permulaan dia tu. Macam mana kita nak dapat satu titik mula untuk kita ikut apa yang Rasulullah buat? Mesti mau tak mau kita kena start membaca untuk kita tahu, tengok hadis-hadis Nabi SAW. Lepas tu kita cuba menjiwai. Sebab tu kalau saya baca buku sirah, saya ada macam-macam buku sirah. Sebab setiap daripada buku sirah tu, dia memperkenalkan kita satu sudut yang lain. Mungkin kita tak nampak kan. Buku ni pasal pengajaran. Buku ni pasal kesahihan hadis. Buku ni pasal akhlak Nabi. Buku ni pasal penampilan Nabi. Buku ni pasal dia sudah dibagi ni pasal peperangan. So bila kita tengok, macam-macam sudut. Cuba bayangkan, tak ada seorang Nabi pun yang mana daripada sudut perfection, keseluruhan aspek kehidupan tu ada pada diri dia semua, melainkan Rasulullah. Contoh, Nabi panglima perang. Tak semua Nabi ataupun Rasul tu panglima perang. Nabi SAW seorang ayah dan ibu. Ada juga Rasul yang tak berkahwin, yang tak sempat bergelar ayah dan ibu, macam Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi SAW ni seorang sahabat yang sangat baik. Ada Nabi yang tak ada pengikut pun, yang tak ada kawan pun. Kan ada yang Nabi kata akan dibangkitkan dia berseorangan. Nabi SAW seorang apa lagi? Jiran tetangga, seorang yang murabbi, seorang yang sebutlah panglima perang lah. Semua masya-Allah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. So kita bila ada apa-apa masalah, kita ada uji, just ambil je mana yang kena dengan situasi kita rasa kita dah ada dah. Kita dah ada teladan dah. Contoh kalau saya lah, kalau katakan orang ngata apa ke, orang tuduh ke, orang kecam macam-macam pun, kita walaupun orang kata ustaz tak stres ke, kadang haters komen ke macam tu kan, saya kata apa nak ni, bila kita baca balik sirah Nabi kena kecam lebih dahsyat. Saya ni tak adalah sampai tahap berdarah ke, tak adalah patah gigi ke, tak adalah. Paling najis. Nabi jauh lebih teruk daripada tu, hilang everything kan. Kalaulah kita sedih kehilangan keluarga, Nabi SAW anaknya semua, anak baginda semua meninggal masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah aja. Fatimah aja meninggal selepas Nabi wafat. Yang lain wafat masa Nabi hidup. Bayangkan kesedihan yang Nabi rasa kehilangan anak. Kita kat dunia ni kita boleh kehilangan semua orang, tapi bila kehilangan anak tu sangat susah kan, perit. Betul. Saya pernah dengar satu ayat yang ayat dia tu daripada sebuah filem sebenarnya. Ayah dengan mak hilang anak lagi teruk daripada anak hilang ayah. Maksudnya itu realiti dalam hidup. Sebab kita yang melahirkan anak tu, kita yang membesarkan dia, kita berkorban. Macam orang kata lah, banyak orang, ibu ni nak jaga 10 orang anak boleh je, 10 anak nak jaga seorang ibu pun bergaduh-gaduh kan, tolak menolak. Macam tu. Bergaduh lagi. Gaduh. Jayatan aku sibuk, aku jagalah, aku busy kan, macam-macam. Ibu ni tak apa, aku willing sacrifice kerja aku untuk anak-anak, kalau itulah yang diperlukan. Itulah kesan dia lagi besar. Kita harap kita tak macam itulah, tapi realitinya macam itulah. InsyaAllah. Tapi ada satu benda lagi, Dr. Ahmad Kamilin Jamili sebenarnya merupakan seorang pengasas Akademi Al-Khair. Ya. Okey, kita boleh ceritakan sikitlah mengenai Akademi Al-Khair ni. Apa yang dibuat di situ sebenarnya? Apa yang doktor perjuangkan kat situ?
Saya ni daripada kecil, mak ni usaha nak hantar hafal Quran. Jadi saya dah melalui macam-macam proses, naik turun, pahit, manis, semualah dah lalui. Jadi saya always seorang yang selalu fikir kalau saya nak sampaikan pada orang, kita nak juga anak-anak kita, generasi kita boleh hafal Quran, boleh hafal hadis. Tapi dengan macam mana cara yang sesuai dan cara yang boleh buatkan dia orang happy. So saya tahu perasaan macam mana kalau kita buat sesuatu yang kita tak happy. Especially zaman sekarang, anak-anak suka hibur kan, mana nak ngapai Quran, nak pegang Quran, tu bagi dia Quran kan. Dia tak enjoy. Tapi bila saya pergi situ, saya pergi pula dengan pengalaman saya dah pergi Mauritania, pergi macam-macam negara untuk nak tengok mana teknik-teknik yang berdahsyat-dahsyat lah yang kita boleh tarik buat masuk. Tapi bila kita nak bawa kat Malaysia, susah lah, anak-anak sini rasa macam tak boleh absorb kot teknik tu yang begitu dahsyat. So saya cuba untuk nak mudahkan benda tu sampai pada anak-anak dan diorang happy. Sampai satu ketika lah, ada juga viral lah, ada video lah masa tu pasal sesi saya dengan anak. Masa tu kita ada anak-anak murid kecil je, anak murid sikit-sikit, berapa orang je yang close kan. Viral video pasal tu lah, saya suka tanya, tebuk-tebuk dia. Dia boleh jawab nombor ayat, muka surat, perkataan yang confuse, baca terbalik boleh, 40 ayat selepas, 100 ayat sebelum pun boleh. Jadi ramai orang bertanyalah, ramai orang nak tahu, nak anak-anak dia juga hantar hafal Quran. Jadi alhamdulillah saya bersama, kalau specifically dengan Akademi Al-Khair ni, bersama dengan dua orang lagi sahabat saya lah, abang saya Muhammad Ali dan juga Muhammad Khairi tu, kita orang fikir okey, kita kena buat satu center yang mana kita buat ni untuk nak bagi anak-anak, first kita nak bagi hafalan yang berkualiti, teknik yang macam tu, dan anak-anak tu enjoy hafal, dan kemudian kita nak anak-anak tu dapat kualiti tempat yang baik. Sebab tu kita tak nak macam saya dulu kan, saya kata saya tak nak kalau kita buka satu pusat Al-Quran ke apa yang sedih-sedih lah orang kata kan. Kalau boleh kita nak yang biar bagus, kondusif, persekitaran bagus, selesa, makan mesti kena cukup, lepas tu hafalan dia seronok semua. Jadi kami pun setuju dan kita pun move ke arah itulah. Yang alhamdulillah sekarang ni kita sudah ada lebih kurang 300 pelajar, separuh online, separuh offline. Jadi kalau tengoklah Akademi Al-Khair punya tu, adalah kita buat sesi tebuk dan masya-Allah pelajar-pelajar dia seronoklah, dia hafal. Bila dia hafal tu kita boleh tanya dia, tanya je, nak tanya apa pun. Ni nombor berapa, ini baris ke berapa, ini kata, insya-Allah ramai yang boleh buat. Kita tahu hafalan anak-anak kadang berbeza-beza kan, tapi majoriti okey boleh buat. Dan sampai ke yang online tu, orang tua-tua boleh buat, ramai, masya-Allah. Ada macam-macam golongan lah, ada yang dah pencen, ada yang bekerja lagi, gigih doktor, dia sediakan tasmid setiap pukul 11 malam pun ada. Dan tanya dia boleh buat, dan dia kata saya tak sangka saya boleh buat. Dan saya tak sangka hafal Quran ni boleh jadi seseronok ini, tak seprejin. Dulu kan orang kalau kita hafal Quran asyik tanya je kan, berapa juzuk kau? Bila nak habis? Berapa lama nak habis? Saya nak ubah ni. Saya kata sebab tu ramai orang tak berani hafal Quran. Sebab dia ingat bila dia start nak hafal Quran mesti kena habis. Kena habis 30 juz. Saya kata not necessary kena habis 30 juz. Kalau mampu Allah mudahkan, alhamdulillah. Tapi yang penting dengan kadar yang kita hafal tu, berapa lama kita boleh jaga. Ramai orang boleh speed. Saya kata saya nak speed boleh. Saya dulu zaman saya hafal Quran 18 muka sehari saya boleh hafal. Biasa 8 muka sehari tu standard lah. Kalau kata hafal satu hari 5 bulan habis. Tapi saya tak nak macam tu. Bagi saya is biar slow and steady lah. Kalau orang tu mampu boleh lah, tapi tak ramai jenis macam tu. So kita maksudnya nak biar dia hafal. Kalau dia boleh ingat dalam masa dia hafal 2-3 tahun tu, dia boleh hafal, dia ingat 10 juzuk, 15 juzuk, itu yang dia pegang sampai mati, alhamdulillah. Better lah daripada hafal cepat. Quantity over quality lah. Yes, itu kita punya motto. Memang mottonya lah tu. Motto. So saya tak nak parent marah kan, anak-anak kau ni apa lah, dah berapa bulan kau juzuk ni je kan. Kadang-kadang anak different hafazan, persekitaran, faktor. Kadang-kadang mak ayah bising, tapi dia tak tahu kat rumah pun dia tak sediakan. Mak ayah duk tengok TV je kan. Mak ayah yang movie tengok mak ayah lain drama. Kau kena ngaji kau pergi situ duduk situ. Dia tak contoh lah. Selagi tak habis jangan bangun. Jangan tengok TV. Mak ayah selalu tengok cerita Korea lah apa gelak semua kan. Anak tu mesti stres kan. Apa salah aku pula dia tak boleh nak ni kan.
Saya dulu sebab macam tu, kadang bila kita rasa macam tak seronok, mak aku ni kenapa dia hantar aku hafal Quran? Dia pergilah hafal Quran. Kalau dia nak hafal, aku pula kena hafal. Macam tu lah. Adalah berukut-rumut tu adalah. Ada mesti ada. Okey, tapi macam mana pula kalau ada yang nak join tu? Doktor, kan mungkin ada yang baru tahu mengenai Akademi Al-Khair. Boleh, kita ada website dia academyalkhair.com. Memang detail maklumat dalam tu, program, yuran apa tu semua ada di situ. Dan juga boleh tengok aktiviti-aktiviti di Facebook Akademi Al-Khair, Instagram pun ada, kita pun ada TikTok. Macam-macam lah. Kita always akan ada keluar video-video. FYP orang kata. Untuk semua boleh tengok aktiviti-aktiviti yang kita ada lah. Dan always apa yang kita bawa ni selalunya tak berapa mainstream lah kan. Sebab orang selalu tengok orang hafal Quran ni serius kan. Mesti macam sedih lah. Kalau dulu mesti kena rotan lah. Kalau tak berbirat tu. Standby lah. Saya tak mahu lah benda tu lah. Saya nak bagi bukan orang dengan kekasaran. Kata-kata Haziq nak hafal pun boleh. Boleh mesti boleh. InsyaAllah saya cuba akan join nanti. Saya akan cari Akademi Al-Khair punya website. Saya tengoklah yuran-yuran dia semua kan. Nanti kita discuss lah tu. Boleh. Okey, tapi doktor, nak tanya satu benda lah mengenai penyampaian dakwah zaman sekarang. Okey, zaman sekarang dakwah disampaikan melalui social media. Macam doktor cakapkan tadi, orang pakai TikTok, orang pakai Instagram, orang nak komen apa semua kat situ. Dan ada yang menilai orang dalam social media secara terang-terangan. Kan? Dan dakwah ni memberikan kesan kepada banyak golongan sekarang ni. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan kebaikan dan keburukan dakwah melalui social media sekarang. Dunia dah berubah kan sekarang. Dulu kalau saya ingat dulu saya spend a lot beli kaset-kaset. Sekarang ni dah tak payah beli kaset, semuanya dah ada dalam YouTube, dah ada digital. Sekarang ni dakwah pun dah berubah. Dulu kalau kita nak berdakwah tu orang kata mesti kena pergi masjid, kena pergi ni. Sekarang dah berubah ke social media, kita boleh berdakwah. Tulisan kita boleh di-share ribuan orang, video kita boleh ditonton ratusan ribu orang, jutaan orang boleh tengok daripada serata dunia. Jadi dakwah ni dah berbeza. Tapi kita kena ingat juga bila kata media sosial, orang tak ada nampak. So manusia ni dia akan berhadapan dengan satu situasi yang kalau contohnya saya sebagai pendakwah dan aktif di media sosial, orang ada ramai yang tak akan kenal saya. Tapi dia akan berpersepsi sahaja. So orang tengok macam media, kalau media tu kalau dia letak tajuk tu macam hampir sikit kan. Lepas tu letak gambar tu macam yang orang tu macam tak apa smart sikit, orang kata dia ni sombong ni. Orang tu nilai tu dia orang tak nak baca, dia tak nak kenal. Tapi bila kita jumpa depan, lain orangnya, baik orangnya kan. Banyak dalam situasi media sosial macam tu. So kita kena sebagai pendakwah, kita akan berhadapan ramai orang. Satu, orang yang tak suka kita, orang yang judge kita, orang yang boleh terima kita, orang yang mungkin macam-macam lah golongan. So macam mana kita nak sampaikan maklumat tu dengan cara yang terbaik, yang paling berhikmah ni orang kata, yang boleh masuk pada semua orang. Sebab bila kita dakwah bukan kita nak tunjuk hebat. Kadang-kadang orang dia guna bahasa-bahasa bombastik semua yang dia nak tunjukkan dia hebat, kadang terlalu rumit nak faham kan. So tujuan kita untuk apa kan? Kita dakwah ni untuk orang boleh faham, orang boleh absorb, boleh sebarkan, langsung ke dakwah tu. Jadi itu yang pertama. Dan kita pula kalau kata followers ni juga belajar untuk jangan menilai seseorang tu sebarangan. So banyak benda yang terselindung daripada kita bila internet, media sosial ni. Banyak benda orang tak tahu. Saya pun tak terlepas daripada tu. Macam-macam orang buat fitnah, kadang-kadang macam-macam orang buat itu dan ini. So kita rasa kadang-kadang bila kita baca, ya Allah, manalah dia dapat cerita-cerita macam ni kan. Betul. Orang tu tak pernah tahu, tak pernah jumpa kita, tak kenal pun kita. Lagi kita kadang-kadang keep life kita private sometimes. Seperti mereka lebih tahu. Dan dia orang lebih tahu pasal tu daripada kita. Jadi Okey, sebenarnya kan itu pun separuh sebenarnya. Soalan-soalan yang Aziz nak tanya banyak lagi sebenarnya. Nanti kita deal datang lagi boleh tak? Boleh, insya-Allah. Boleh betul? Boleh. Sebenarnya tadi kan kita cakap panjang ni tu session. Dah habis session. Kopi je tak ada. Kopi je tak ada. Nama kopi tiap. Sebab nanti kalau nak minum kena buka mas. Okey. SOP tu. Okey, tak apa. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Kamili Jamilin yang sudi bersama dengan kita hari ini. Insya-Allah kalau ada kesempatan
ada rezeki kita akan bersama lagi dengan doktor untuk kita borak lebih panjang lagi mengenai itulah. Kita dapat sikit je tadi mengenai kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan ceritakan sampai bila-bila kan, dan kita akan menyambut Maulid Rasul pada hari Selasa ni insya-Allah. Dan terima kasih doktor sekali lagi bersama dengan kita. Nanti kita borak lagi tu kan. Saya nak hadiahkan buku sekejap lagi. Ya betul? Sekejap lagi nak hadiahkan buku. Ada buku? Ada. Sekejap lagi kita buat live di Facebook untuk bagi buku kat kita. Tapi sekarang ni Zeti dengan cerita ada update mengenai tonton sinema. Ya, betul. Dan bercakap masih lagi pasal sempena sambutan Maulidur Rasul, ini kita saksikan dulu tonton sinema. Bayi yang mulia yang diberi nama Muhammad bin Abdullah. Saksikan penyanyi kegemaran anda seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Jamal Abdillah dan Amy Search mendendangkan lagu-lagu kerohanian dalam teater drama musikal Sirah Junjungan Tahajud Cinta. Muhammad bin Abdullah. Langgan ditonton sinema bermula 19 Oktober ini. Sinema membawakan sebuah teater drama musikal riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampilkan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Jamal Abdillah, Amy Search pun ada juga. Saksikan Sirah Junjungan Tahajud Cinta ditonton sinema bermula 19 Oktober ini. Ya, dan sekarang ni kita nak update sikit mengenai COVID-19. Kes sekarang makin menurun. Kes semalam 7,420 kes baru, kes keseluruhan dah 2.377 juta. Betul. Untuk info lebih lagi juga boleh terus pergi je ke website moh.gov.my. Tapi di sini kami nak ingatkan juga yang ada aplikasi MySejahtera untuk update aplikasi MySejahtera, dan yang dah lengkap vaksinasi sebenarnya sekarang kita dah boleh download dan juga kita boleh cetak CJ vaksinasi kita. Tu digital certificate tu. Wow, senanglah nak pergi ke mana-mana lepas ni. Nak pergi rentas negeri boleh, nak rentas negara pun boleh sekarang ni. Jadi ikutlah SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Dan guys, hari ini hari Ahad besok Isnin dah. Sebenarnya kita nak ucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Boleh tak? Saya keluar kejap boleh? Mari sini. Saya nak panggil sebenarnya. Mari, kita persilakan. Ni bos kita? Ya. Silakan. Pintu ni. Tak nak masuk ikut pintu. Encik Said Tani merupakan eksekutif producer kami. Hari terakhir beliau bersama dengan kami. Seorang bos yang sempoi. Ya. Macam member ya bos. Betul. Encik Said, Zeti ada soalan nak tanya. Oh, okey. Okey. Tak apa, saya pegang. Zeti baru. Oh, ada mic. Baru nak bagi mic kita. Zeti kan baru. Encik Said, Zeti masuk je, Encik Said nak keluar. Encik Said tak suka Zeti ya? Tak, kita untuk kita akan membuat sesuatu yang lebih baik. Kan? Kita akan membuat sesuatu yang lebih baik untuk syarikat, dan insya-Allah kita sama-sama untuk memajukan kita punya perancangan lah. Encik Said masih di Media Prima lah. Masih di Media Prima insya-Allah. Dan saya masih lagi bersama rakan-rakan kita, tim Borak Kepetiam Production, dan masih lagi kita bekerjasama. Ya, insya-Allah. Ya. Dan sebenarnya Encik Said, bukan kita orang je nak bagi ucapan ni. Ada ramai lagi sebenarnya nak bagi ucapan kepada Encik Said. Jom kita saksikan. Sebab kita nak Encik Said nangis live. Boleh boleh. Kita buat. Jom kita tengok ucapan-ucapan untuk Encik Said. Walau kau tiada di sini, ku tetap ingat semua pesanmu, ku hidup. Encik Said, terima kasih atas segala usaha Encik Said yang telah letakkan ataupun laburkan dekat dalam Borak Kopitiam. Lepas ni kita mesti akan rindu dengan Encik Said punya gelak ketawa, dengan Encik Said usik-usik kita semua. Baiklah, all the best di tempat baru. Kita jumpa lagi, okey? What's up? Assalamualaikum, Cik Said aka Boss. We all gonna miss you. Terima kasih banyak untuk pengenalan kita ini. Kalau ditanyakan kepada Zaid, bos yang paling lepak chill, yang paling santai, yang paling memahami anak-anak buahnya, I'm gonna give it to you, Cik Said. So, kat mana anda berada, anda pasti akan memberikan sinar. InsyaAllah, we love you. Take care, brother. Assalamualaikum. All the best, Cik Said. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menempuhi satu tempat yang lebih baru, lebih hebat, dan moga sukses segala-galanya. Terima kasih di atas segala tips yang telah pun ditunjukkan, dan keep in touch. Hai, Borak Kopitiam. Dengan ini saya Muhammad Syed Abdullah Sani.
sign off dan mengundur diri daripada Borak Kopitiam. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, kepada tim, kepada host dan semua yang terlibat. Biarpun kita tak lama bersama, tetapi saya amat hargai semua jasa-jasa dan juga pengalaman yang kita timba bersama. Jadi saya ucapkan semoga Borak Kopitiam terus ke hadapan. All the best. Buat diriku. Ya, ini dia hadiah untuk Cik Syed daripada Alia Florissant Gift. Terima kasih. Saya rasa terharu. Pegang bawah tu Cik Syed. Nanti takut terbuka tu. Terharunya saya. Terima kasih. Untuk Cik Syed, semoga kita orang kekal dalam ingatan Cik Syed. InsyaAllah. Terima kasih. Sampai bila-bila. Terima kasih banyak-banyak. Cik Syed nangis, guys. Mana ada? Zeti yang dah nangis. Boleh zoom muka Cik Syed. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Terima kasih sekali lagi Cik Syed sebab sudi bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Dan jangan lupa untuk terus follow social media kami dan tengok Borak Kopitiam setiap Sabtu dan Ahad. Betul. Nanti tak ada cakap apa-apa? Nanti kita sembang lagi. Terus lagi support Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Teruskan bersama Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Ya Habib